Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama Sanik Senyam. Badan ini Awani Borneo. Mari kita saksikan antara tumpuan utama kita pada malam ini. Diskaun bil elektrik dan air di Sarawak diteruskan. Bekas ahli DAP antara 800 masuk warisan di Elopura Sandakan. Abdul Karim harap penerbangan langsung Kuching Pontianak disegerakan. Kerajaan Sarawak memperuntukkan lebih RM1 bilion melalui bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 9.0 untuk meringankan beban rakyat yang terjejas akibat inflasi di negeri itu. BKSS 9.0 yang merangkumi 5 bantuan itu akan dilaksanakan sepanjang 6 bulan terakhir tahun ini bermula Julai. Antaranya melibatkan pemberian diskaun bil utiliti air, elektrik, cukai pintu dan sewa premis perniagaan. Untuk makluman, setakat Jun 2022, inflasi Malaysia meningkat 3.4% berbanding pada bulan yang sama tahun sebelumnya, manakala kadar inflasi Sarawak meningkat 3.2% berbanding pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Sehubungan itu, sebagai kerajaan yang mendengar dan prihatin terhadap keluhan rakyat, Kerajaan GPS Sarawak telah mengambil keputusan untuk menyambung pemberian bantuan bagi meringankan beban rakyat Sarawak. Dalam pembentangannya di bangunan Wisma Bapa Malaysia, Abang Jo menggariskan satu bantuan tambahan yang khusus melibatkan bahan binaan di bawah syarat perubahan harga VOP 2.0 dianggarkan berjumlah RM700 juta. Bantuan melalui VOP 2.0 itu bersandarkan beberapa perkara, antaranya kontrak yang telah menerima surat anugerah LOA antara 1 Januari hingga 31 Disember 2021 dan khusus untuk 30 bahan binaan tambahan bagi kerja-kerja pembinaan serta kejuruteraan. The price increase of construction materials had badly impacted the players in the build industry. As an effort toward easing the margin erosion faced by the contractors and ensure the delivery of government projects during this difficult time, the Sarawak GPS government has initiated the variation of price VOP 2.0 to cater for the increase in price of construction materials for all state-funded projects. Sebelum ini, kerajaan negeri telah membelanjakan sejumlah RM5.7 bilion disalurkan melalui bantuan bersasar BKSS 1.0 hingga BKSS 8.0 sejak pandemik melanda negara. Bagi pemain industri pembinaan, bantuan bahan binaan di bawah syarat perubahan harga VOP 2.0 dianggarkan berjumlah RM700 juta membantu mereka menyiapkan projek pembinaan dengan lebih cepat. Bagi Muhammad Hairul Daud yang menjalankan perniagaan dalam sektor pembinaan, usaha kerajaan membantu komuniti kontraktor bagi meringankan beban mereka ketika berhadapan situasi inflasi. Ujarnya kebanyakan harga barang-barang pembinaan meningkat naik selepas pandemik melanda dunia di mana kebanyakan bahan-bahan binaan diimport. Kenaikan harga itu memang memberi impak besar kepada kontraktor sebenarnya. Sebab ya kami berharap pihak kerajaan yang dilantik untuk mengurus PKS itu dapat berbincang dengan pihak kerajaan seperti agensi-agensi yang mengeluarkan projek, sebagai contoh DKR ataupun DID, dan ia perlu berbincang secara terus macam mana cara pemberian VOP ke atas projek yang telah dilaksanakan. Tambahnya, agensi kerajaan dan agensi pelaksana dalam pemberian BKSS 9.0 kepada pemain industri pembinaan perlu mencari jalan supaya bantuan tersebut dapat disalurkan dengan segera
kepada kontraktor berkaitan. Selain daripada kami mencadangkan supaya version of price ataupun VOP dapat diberi secara automatik mengikut sebut harga ataupun BQ setiap projek yang dilaksanakan. Jadi sekian daripada kami dan terima kasih Premier Sarawak atas pengumuman yang baik untuk kontraktor kecil Sarawak. Seterusnya, inflasi Malaysia meningkat 4.4% kepada 127.9 pada Julai 2022 berbanding 122.5% pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM, indeks makanan yang meningkat 6.9% kekal menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi bulan tersebut. Namun begitu, terdapat item makanan yang menunjukkan momentum peningkatan yang lebih perlahan berbanding Jun 2022. Antaranya ialah sap kumpulan ikan dan makanan laut 4.2% serta sayur-sayuran 7.1%. Peningkatan inflasi Malaysia pada bulan ini turut disebabkan oleh kesan asas yang lebih rendah pada tahun lalu berikutan pemberian diskaun bil elektrik dari 5 hingga 40% mengikut jumlah penggunaan kepada pengguna domestik di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih pada Julai sehingga September 2021. Menurut DOSEM, selain daripada kumpulan makanan, kesemua kumpulan lain juga terus merekodkan peningkatan kecuali komunikasi yang kekal tidak berubah berbanding pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Pada masa sama, inflasi bagi tempoh Januari hingga Julai 2022 meningkat 2.8% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Bagi perbandingan bulanan, inflasi meningkat 0.4% berbanding Jun 2022. Kesemua inflasi negeri menunjukkan peningkatan dalam inflasi, di mana 3 negeri meningkat melepasi paras inflasi nasional 4.4%. Kesibukan wakil rakyat dan pemimpin politik mencanang agenda parti masing-masing menguatkan lagi spekulasi Parlimen bakal dibubar tahun ini. Dan melihat kepada perkembangan ini, Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjangkakan pilihan raya umum ke-15 PRU15 bakal diadakan selepas Sukan Malaysia SUKMA dan pembentangan bajet 2023 pada Oktober depan. The politicians, the leaders might be busy because everybody are busy for the PRU, the general election, which is going to be very, very soon. I can tell you it's going to be very, very soon. It might be just after SUKMA. It might just be after SUKMA. And I have this strange feeling that right after SUKMA, there's going to be the budget session, which is on the 7th of October. Right after that, I have this strange feeling that it's going to be, Parliament is going to be dissolved. Everybody knows it's an open secret already. 800 individu termasuk sebahagian bekas ahli DAP menyertai Parti Warisan di kawasan Elopura Sandakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Elopura, Kelvin Chong Kiat Kyun berkata, dengan kehadiran ahli baharu itu, mereka berjaya membuka 12 cawangan warisan baharu di Sandakan. Jelas Kelvin, jumlah itu tidak termasuk beberapa cawangan yang masih lagi tidak lengkap dan beliau masih tangguhkan dahulu pendaftaran selepas tidak mencukupi syarat. Menerusi satu kenyataan media pada Isnin, Kelvin berkata borang keahlian dan cawangan baharu itu diserahkan kepada Setiausaha Agong Parti Warisan Datuk Loreto Padu semasa Perhimpunan Agong Tahunan Parti Warisan 2021 di Penampang pada baru-baru ini. Januari lalu, Kelvin mengumumkan keluar daripada DAP sebelum menyertai Parti Warisan 2 bulan kemudian. Bangunan Sabah Creative Economy and Innovation Centre SINIC kini secara rasmi dibuka kepada pemain teknologi dan ekonomi tempatan bagi merancangkan pembangunan ekonomi akar umbi dan keusahawanan di negeri itu. Kerajaan negeri memperuntukkan RM500,000 setiap tahun kepada SINIC bagi memastikan badan itu mampu mencapai sasaran mewujudkan 50 syarikat pemula teknologi bertaraf antarabangsa di Sabah pada tahun ini. Startup yang kita harapkan ini bukan setakat di peringkat lokal, bukan di peringkat nasional, tetapi kita ingin bawa mereka ke peringkat global seperti mana Halal. Sebab kita yakin dan percaya kita mempunyai talent yang ramai di negeri Sabah, hanya kita perlu membantu mereka untuk
mengembangkan idea dan juga kemampuan ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas merasmikan pelancaran bangunan sinik di Kota Kinabalu Industrial Park KKIP Kota Kinabalu. Tambah beliau, kementeriannya juga sedang mempertimbangkan cadangan untuk memperluaskan pembinaan pusat kreatif seperti bangunan sinik ke daerah lain seperti Tawau, Sandakan, Tambunan, Keningau dan Beaufort bagi mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di negeri itu. Di sini kita cuba untuk menjadi agile ataupun maksudnya kita try to automate a lot of things supaya kita tidak menggunakan tenaga kerja yang banyak. Jadi kita banyak automate benda-benda yang sebenarnya boleh diotomasikan. Bangunan sinik kini dibuka bermula Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang bagi memberi akses dan ruang kepada usahawan dan pemain teknologi tempatan di Sabah untuk mengembangkan idea pembangunan teknologi dalam bentuk pembinaan model perniagaan. Kempen Sia Sitok Sarawak 4.0 menawarkan potongan harga antara 35 hingga 50% untuk setiap pakej percutian. Kempen yang akan bermula dari 1 September hingga 15 September 2022 ini fokus untuk mencapai sasaran 4 juta pelancong domestik dan antarabangsa ke negeri itu. The Sia Sitok Sarawak 4 new tour packages were selected to introduce more of the state's gem on nature, adventure and culture elements of Sarawak's tourism pillar of culture, adventure, nature, food and festival. Well, meanwhile, Sia Sitok Accommodation 3 will provide the best bargains with discount up to 35% for staycation packages from participating hotels. Kempen Sia Sitok Sarawak 3.0 dan Sia Sitok Sarawak Accommodation berjaya mengutip hasil jualan berjumlah 10.5 juta ringgit dengan lebih 16,000 tempahan bilik merangkumi 88 pakej pelancongan dan kediaman termasuk hotel, resort, rumah inap desa dan kawasan eco pelancongan. Antara pakej percutian yang baru diperkenalkan ialah seperti Kedaya Telang Usan, Belaga, Baklalan dan banyak lagi. Sementara itu, Adwa Karin memberitahu pihaknya sedang bekerjasama dengan beberapa pihak termasuk Kerajaan Indonesia untuk melaksanakan segera penerbangan langsung Pontianak ke Kuching. Jelasnya, industri pelancongan antara Kalimantan dan Sarawak mampu memberikan tawaran yang lebih menguntungkan jika jaringan perhubungan antara kedua-dua kawasan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pelancongan kesihatan, rekreasi atau hiburan. The only one that we are still waiting is the flight. Is the flight from Pontianak, which I've been getting calls from, even from the other side. When are we going to open? Actually, it's not just us. It's Indonesian side that has not reopened the border. On our side, we have already opened. Kenderaan kereta motosikal sudah boleh melintasi. Sebab tu kita boleh melihat kenderaan-kenderaan daripada Kalimantan Barat sudah ada di jalan raya di Kuching. Sasaran Sarawak untuk merangkul gelaran juara keseluruhan Sukan Malaysia SUKMA 2022 realistik dan tidak beri tekanan kepada atlet. Abdul Karim percaya persediaan para atlet adalah pada tahap yang terbaik walaupun tamasya itu tertangguh sebelum ini berikutan pandemik COVID-19. Our target is a very conservative target, 44 gold. Kalau target 44 gold, I can say we would be able to become champion. That's how my outlook. Because the last SUKMA, the champion, if I'm not mistaken, they got 55 gold medal. If I'm not mistaken, they got 55 gold medal. So, to be champion, we have to be at least 55 or above. SUKMA ke-20 bakal diadakan di Kuala Lumpur mulai 16 hingga 25 September 2022. Sarawak akan menghantar lebih 600 atlet untuk bertanding dalam 526 acara daripada 31 jenis sukan. Kali terakhir Sarawak muncul juara keseluruhan SUKMA 28 tahun lalu iaitu di Perak pada 1994. Baik, dengan itu sekian laporan awan di Borneo pada malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat. Kita jumpa lagi.